Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini kita akan buka buku subjek akidah. Kita akan tengok pelajaran yang pertama iaitu sifat iradah. Okey. Kita tengok. Kamu boleh buka muka surat 7. Okey. Sifat iradah ni merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat kehendak. Nah, sifat kehendak Allah ni tak sama dengan sifat kita, sifat kehendak kita. Sifat kehendak Allah ini tiada paksaan dan juga tiada terbatas. Beza dengan kita yang mana sifat kehendak kita ni ada batasan, kan? Kena paksa baru kita kehendak, kan? Contohnya kamu berkehendak kepada barang-barang tu. Contohlah, kamu keluar dengan mak ayah kamu pergi ke shopping mall dan kamu tengok dalam tu ada barang yang kamu sangat-sangat suka, sangat-sangat berkenan. Tengok kasut, kamu tengok ibu, kasut tu lawa lah. Abang nak boleh tak? Lepas tu ibu kamu pergi tengok kasut tu. Bila mana ibu kamu pergi tengok kasut tu, tengok harga. Tengok harga RM120. Jadi, ibu kamu nak utamakan kasut kamu ke nak beli barang-barang makan dulu? Mesti kena beli barang-barang makan dulu. Jadi, apa yang kehendak kamu tu tak boleh capai dengan serta-merta. Kamu kena usaha, kena simpan duit sendiri. Kan? Itulah perbezaannya. Itu dia. Okey, tengok. Dalil naqli. Dalil naqli ni merupakan dalil Al-Quran. Kita tengok. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Okey. Daripada surah Yasin ayat 82. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia berkehendak menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau, kun fayakun, jadilah engkau, maka benda tu terus terjadi dengan sendirinya, dengan sifat Allah ni, iradah ni. Nak abang kata betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Insya-Allah kamu boleh faham lah dah. Okey, boleh buka muka surat 8. Tengok itu. Dalil akli. Dalil akli ni maksudnya dalil yang kamu boleh fikir dengan akal fikiran. Yang paling mudah kamu boleh fikir apa dia? Ni. Bumi yang kita duduk sekarang ni, atas muka bumi ni ada pokok, ada sungai, ada laut, semua kan? Binatang-binatang. Siapa yang ciptakan? Boleh fikir kan? Siapa yang ciptakan semua tu? Pokok, gunung ganang, sungai, laut. Siapa yang ciptakan? Ahli sains kah? Mestilah dah. Mestilah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Alhamdulillah. Faham? InsyaAllah. Tengok. Okey. Bila mana disebut dalil akli ini, kita boleh kaitkan juga dengan lagi satu dalil yang kamu boleh hafal. Tengok sini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'alun lima yurid. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Bila mana sebut yang berkuasa melakukan yang dikehendaki itu, siapa lagi yang berkuasa kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Faham? InsyaAllah faham. Okey. Kita tengok. Hukum mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Apa dia hukum kita nak beriman dengan sifat-sifat Allah ni? Mestilah wajib. Tak ada kata harus. Tak ada kata sunat ke harus ke tak. Wajib. Wajib bagi setiap insan yang bernama Muslim, yang bernama Islam, wajib atas diri dia untuk dia beriman kepada sifat-sifat Allah. Faham? Bila kata wajib tu,
Mau ke tak mau ke kita kena meyakini. Kita kena beriman, yakin dengan sungguh-sungguh yakin. Faham? Insya-Allah. Okey, kita tengok sana. Hikmah beriman. Apa kelebihan bila mana kita beriman kepada sifat iradah Allah tu sendiri? Kita tengok sama-sama. Bila mana kita dah beriman kepada sifat iradah Allah itu, kita akan lebih berusaha keras. Kita akan lebih berusaha dalam usaha kita untuk mencapai sebuah ataupun perkara-perkara yang kita kehendakkan. Contoh, tadi yang macam Ustaz Abang tadi, kamu nakkan ke barang tu kamu suka sangat-sangat, tapi kamu tak ada duit. Apa yang kamu kena buat? Kena kumpul duit lah. Mak ayah kamu bagi kamu sehari RM3 pergi sekolah kan. Simpan RM2. Simpan RM2. Boleh 3 bulan, ada dah berapa duit? Boleh dah, insya-Allah dah boleh beli dah barang-barang yang kamu nak tu. Tapi kamu kena usahalah. Kena puasa, semua itulah. Tu antara jalan-jalan usaha-usaha kamu untuk kamu capai perkara-perkara yang kamu nak tu. Faham? Tu bezanya. Dan kita akan lebih berdoa dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita capai perkara-perkara yang kita nakkan tu. Kita akan lebih berdoa tu lebih. Faham? Kamu usaha kumpul duit, lepas tu kamu berdoa, ya Allah janganlah bagi barang tu habis lagi, ya Allah aku nak beli ni, ya Allah aku nak sungguh-sungguh ni, ya Allah. Minta dekat Allah. Walaupun tahu barang tu ada di kedai, tapi kamu tetap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sifat-sifat orang yang beriman. Faham? Lepas tu pula yang keduanya, kamu akan latih diri kamu menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa hal pun kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kehendak kamu pun kamu akan kembali untuk minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu beza kita hamba ni. Kehendak hamba jangan sesekali kita samakan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Kita ni hamba. Allah tu Tuhan kita. Allah yang cipta kita. Jadi kita kena ikutlah. Minta apa semua pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Insya-Allah Ustaz tahu kamu mesti faham dah. Kan? Mesti boleh faham belaka dah. Okey. Hukum beriman wajib. Okey, kat sini kamu boleh hafal. Yang pertamanya, pengertian iradah. Apa itu iradah? Sifat Allah yang disebut iradah, apa dia maksud dia? Hafal, bagi faham. Yang kedua, dalil akli dan juga dalil naqli. Yang pendek ada yang pendek. Kamu hafal yang tu cukup dah. Fa'alun lima yurid. Sudah. Kalau nak ambil yang tadi mula-mula tu agak panjang kan. Tak apa. Lepas tu kamu hafal hukum beriman. Hukum dia apa? Hukum kita beriman kepada sifat Allah ni apa tadi Ustaz Abang? Lupa dah. Apa dia? Wajib. Bukan sunat. Okey, faham nah? Lepas tu pula kesan bila kita beriman kepada Allah, kesan pada diri kita. Bila kita beriman kepada sifat-sifat Allah ni, melatih diri agar bersifat sabar menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita minta perkara-perkara tu tapi kita tak dapat, Allah nak uji kita. Kamu kumpul duit tu semua nak beli dah kasut tu. Allah uji kita. Duit kamu hilang lah, duit kamu tercicir di jalan, duit kamu kena makan dengan anai-anai. Semua tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu terus melenting nak marah, nak maki duit tu. Kan? Tak boleh. Itu sifat-sifat orang yang tak elok, sifat orang yang tak baik. Jadi bila kita percaya dengan sifat Allah ni, kita akan lebih sabar dengan segala ujian yang Allah bagi kepada kita. Faham? InsyaAllah. Jadi bila mana orang tu dia beriman dengan sifat iradah Allah ini, Allah akan berikan kepada dia apa dia? Keredaan Allah. Yang ni yang paling penting. Yang ni yang semua orang nak. Pasal apa? Bila mana Allah berikan kepada kita keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ni, segala hal jadi mudah. Kita akan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan juga Allah akan membuka payung rahmat seluas-luasnya kepada kita. Faham? Okey, Ustaz rasa
untuk subjek akidah. Sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah di hari yang lain di subjek yang sama insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca, jangan tak baca nah.